Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'd. Jadi insya-Allah semua murid-murid sila keluarkan buku teks tajwid awak dan buka muka surat 14. Muka surat 14. Okey, baik. Kita masih lagi di bawah tajuk Nun Sakinah dan Tanwin. Sebelum ni kita dah belajar izhar halki, kita dah belajar idgham. Idgham ada dua, idgham bi gunnah dan juga idgham bi ghairi gunnah. Hari ni kita akan masuk kepada satu tajuk yang baru, masih lagi di bawah nun sakinah dan juga tanwin, yang mana hukumnya ialah berbunyi iqlab. Hukumnya berbunyi iqlab. Okey, perhatikan betul-betul ejaan iqlab ni macam mana. Alif, qaf, lam, alif, ba. Iqlab. Jangan tersalah ejaan ya. Okey, apa maksud iqlab ni Ustaz? Kita tengok dulu dekat bawah ni. Pengertian iqlab pada bahasa dan juga pada istilah. Okey, baik. Pada bahasa, iqlab ni apa? Iqlab ni maksud dia menukarkan. Dari segi bahasa pendek je, menukarkan. Kita nak tukar apa ni Ustaz? Kita nak tukar tayar basikal ke? Bukan. Okey, tak apa. Kita tengok kita nak tukar apa lepas ni. Bukan tukar tayar basikal Okey, baik. Seterusnya pada istilah. Okey, pada bahasa ialah menukarkan. Manakala pada istilah, iqlab ialah menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin. Kita nak tukar apa? Kita nak tukar bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim. Kita nak tukar nun sakinah atau tanwin, nak tukar kepada apa? Tukar kepada huruf mim. Dan beserta dengung. Kita nak tukar nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim. Okey, baik. Dan kita kena baca secara dengung. Sama macam idgham bi gunnah. Sebelum ni kan kena baca dengan dengung. Menggunakan hidung. Okey, baik. Seterusnya. Lari pula dia. Okey, huruf iqlab. Huruf iqlab apa dia? Huruf iqlab ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Okey, bermakna apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, bermakna hukumnya apa kat situ? Hukumnya ialah iqlab. Bila iqlab kita kena buat apa? Kita kena tukar bunyi nun sakinah atau tanwin kepada huruf mim. Okey. So ingat pengertian dia dan juga huruf dia. Huruf dia satu je, ba. Mudah nak ingat kan? Okey, seterusnya kita tengok muka surat 15. Okay, kita tengok yang belah atas dulu, iaitu hukum bacaan iqlab. Apakah hukum bacaan iqlab? Hukum bacaan iqlab ialah hendaklah dibaca dengan dengung. Dengung ni apa dalam bahasa Arab? Gunnah. Kita dah belajar sebelum ni kan? Okey. Kena baca dengan dengung dan kena gunnah. Yang kedua, hukum dia ialah kena baca kadar panjang bacaan dengung. Iqlab adalah 2 harakat. Kita kena baca dalam keadaan dengung, iaitu gunnah. Dan dengan kadar berapa harakat? 2 harakat. Jangan lebih dan jangan kurang. Okey. Contoh. Apa contohnya Ustaz? Hukum iqlab dalam Al-Quran ni. Okey. Contohnya, kita tengok. Bagi huruf ba, satu huruf je kan? Kita tengok dulu untuk nun sakinah. Maksudnya apabila nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Dia boleh berlaku dalam satu kalimah ataupun dalam 2 kalimah. Kalau idgham, ingat tak Ustaz ajar dulu idgham. Apa syarat dia? Syarat dia mesti 2 kalimah sahaja. Tetapi kalau iqlab, boleh jadi dalam satu kalimah, boleh jadi dalam 2 kalimah. Okey, baik. Kita tengok. Yang pertama dalam satu kalimah. Macam mana cara bacaan dia? Okey, apabila nun sakinah bertemu dengan ba, kita kena baca dengan iqlab. Kita tukar huruf nun itu kepada huruf mim beserta dengung. Nun bertemu ba, so kita baca
tubitu, tubitu. Tengok mulut Ustaz. Tubitu. Okey, itu kalau satu kalimah. Kalau dua kalimah, min ba'dika, min ba'dika. Okey, itu untuk nun sakinah. Untuk tanwin pula. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Okey, macam mana cara bacaan dia? Sultanin bihadza. Sultanin bihadza. Kita tukar nun sakinah itu kepada huruf mim beserta dengung. Macam mana cara mudah kita nak tahu hukum iklab ni? Cara mudah dia, awak tengok je dekat perkataan tu. Dia ada apa? Huruf. Tengok dekat buku teks lagi jelas ya. Contoh yang pertama dekat tumbitu tu. Dekat atas nun tu ada mim kecil. Mim kecil itu menandakan iklab. Sama juga mim ba'dika ni dekat atas nun tu ada nun mim kecil. Bila ada mim kecil maknanya dia suruh tukar kepada huruf mim. Jadi hukum dia ialah iklab. Begitu juga sultanil bihaza. Dekat bawah tu ada mim kecil kan. So mim kecil ini adalah tanda untuk hukum iklab. Jumpa saja tanda ni bermakna kena sembunyikan huruf nun diganti dengan tukar huruf nun ganti dengan huruf mim. Okey. Boleh ingat? Okey, kita tengok yang bawah ni pula. Tahukah anda ni? Okey, cara menyebut hukum iklab ialah dengan menyembunyikan bunyi mim, iaitu merenggangkan sedikit kedua bibir beserta dengung. Bacaan iklab ini kita kena renggangkan sedikit mulut kita tu. Okey, kita tengok balik contoh yang tadi yang atas tu. Okey, contoh tubitu tu. Okey. Macam mana cara bacaan dia ialah kita kena renggangkan sikit mulut kita tu. Nak renggang macam mana Ustaz? Macam ni ke? Itu bukan renggang, itu buka mulut. Renggang tu maksudnya sikit je. Macam mana renggang dia? Setebal apa? Setebal sehelai kertas. Setebal sehelai kertas. Maknanya beza di antara dua bibir awak tu, beza dia sikit, boleh masuk sehelai kertas. So tengok. Kalau tengok tadi Ustaz tak rapat bibir kan? Betul tak Ustaz macam tadi Ustaz tak rapat bibir. Sebab apa? Sebab dia kata kita kena renggangkan sedikit. So kita tengok balik contoh tadi. Kita tengok contoh yang pertama tu saja. Iaitu nun sakinah bertemu dengan ba. Tu nampak mulut Ustaz? Mulut Ustaz renggangkan sedikit saja. Tubitu. Okay, contoh yang kedua ni. Min ba'dik. Kena renggangkan sedikit bibir kita. Okey Okey, baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia bagi tahu dekat kita, terdapat dua jenis mim kecil di dalam Al-Quran. Ada dua jenis rupanya. Sebab apa dia bagi tahu? Supaya kita tak tertukar dan tak tersilap. Okey, kita tengok yang pertama. Mim kecil yang pertama menunjukkan hukum iklab. Contohnya, misal ayat ni. Dekat atas huruf nun, tengok dekat buku teks awak. Ada mim kecil kan? Okey, kalau macam ni keadaan dia, nun bertemu dengan ba, nun sakinah bertemu dengan ba. Lepas tu dekat atas tu ada mim kecil. Okey, ini baru iklab. Ini baru mim kecil yang menunjukkan iklab. So, kena baca. Faman baddalahu. Renggangkan sedikit kita punya bibir. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lain sikit. Dia mim kecil juga tapi bentuk dia lain sikit. Awak tengok. So, yang kalau mim kecil macam ni menunjukkan apa? Dia menunjukkan tanda waqaf lazim. Tempat yang diwajibkan untuk kita berhenti. Contoh dekat ayat ni kan. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Nampak tak ada huruf mim kecil? Dia hampir,
tak sama, tak sebiji tau macam mim yang ni. Dia lain sikit bentuk dia. Jadi mim kecil ni bukannya mim iklab tau. Ini kita panggil dia waqaf lazim. Kena berhenti, tak boleh sambung. Sebab tu tadi Ustaz baca, Ustaz berhenti dekat sini. Okey. Boleh faham? Boleh ke? Okey, kita tengok Muka surat seterusnya, muka surat 16. Okey, sekejap. Okey. So, insya-Allah awak boleh baca pada muka surat yang seterusnya ni. Jadi itu dia hukum iklab yang kita dah belajar. Hurufnya ada satu sahaja iaitu huruf ba. Macam mana kita nak kenal? Kenal apabila ada huruf mim kecil dekat atas huruf nun tu. Kan bila dekat atas huruf nun sakinah atau tanwin ada mim kecil atau dekat bawah dia, maka di situ hukum dia ialah iklab. Kita kena tukar bunyi nun sakinah dan tanwin itu kepada huruf mim. Okey, baik, itu saja. InsyaAllah semoga dapat faham baik-baik tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.